illallah, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi khairullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat mati tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita sambung kajian kita dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kita ke kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Bani Sa'diyah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Bani Sa'diyah. Ke surat 59. Ya. 59. Jadi kata Halimah, jadi bukan Cik Halimah, ni Halimah Sa'diyah. Ya. Jadi kata Halimah, demi Allah sesungguhnya ku mengharapkan demikian. Dia kata kepada suami dia, kan? Dan suami dia kan bujuk, dia kata Halimah berkata, suamiku telah berkata bila kami bangun di pagi hari, demi Allah, tahu tak wahai Halimah, dia beritahu kepada isteri dia, sebenarnya tiupan bayu keberkatan mula menghembus nafasnya. Kata Halimah, demi Allah sesungguhnya ku mengharap demikian. Dan katanya lagi, setelah itu kami pun bergerak keluar dari daerah Makkah. Jadi ketika mana dia telah pun bersetuju untuk menyusui bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata kami pun keluarlah daripada Makkah dan menunggangi keldai betina. Dia menunggangi keldai betina. Di atasnya juga aku membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, binatang tungganganku merentasi perjalanan kiranya tidak dapat disaingi oleh keldai-keldai mereka yang lain. Masya Allah. Walaupun atau kumpulan grup kabilah yang lain tu telah pun pergi jauh, dia boleh mendapatinya. Hingga kan teman-temanku yang lain bertanya-tanya dan berkata, kata Halimah, jadi teman-teman yang lain dia kata, wahai puteri Abu Zu'aib, apa kamu ini? Perlahanlah sedikit. Jadi orang tikai kan dia, pasal laju sangat ni? Kan, perlahanlah sikit. Dia bawa kancil je, tiba-tiba laju. Kan? Bawa kancil 200 km per jam. Kira dahsyatnya tu kan.
Tidakkah tunggangan kamu itu yang naik ke sini dulu? Maknanya apa? Tidakkah yang kereta kamu bawa mai dulu, yang ni juga kamu tunggang balik? Ataupun bukan, kamu beli kereta baru? Kata, ya sama ni, kata. Sama juga, tunggangan dulu, kedai dulu, itu juga yang saya bawa. Kan? Jadi perlahankan sedikit. Kan? Jadi bahkan demi Allah, yang itulah dia, kata Halimah. Maknanya apa? Kenderaan yang saya main dulu, tu juga lah saya bawa balik. Kan? Jadi jawab mereka, demi Allah, ianya ada keistimewaan. Jadi di kawan yang lain dia sokonglah, kata, demi Allah, nampak ada keistimewaan dekat kamu, wahai Halimah. Kata Halimah, setelah itu kami semua pun sampailah ke kampung kami, persada Bani Sa'ad. Itu itulah sebelum Halimah tu Sa'diyah, kan? Jadi Bani Sa'ad. Ku tidak pernah melihat sebuah bumi yang paling kontang dari bumi Bani Sa'ad. Namun setelah kami pulang dan mengambil bayi susuan kami, itu nampaknya kambing-kambing kami syarat perutnya kekayangan. Jadi kambing Halimah sajalah, kambing yang lain tetap juga laku pun. Kan? Jadi kambing Halimah ya. Jadi kami, dia kata, uncang-uncang susu terik penuh susu, kami memerahnya dan meminumnya. Sedang ternakan orang lain tetap tidak menghasilkan setitik susu pun. Ternakan yang lain tetap juga lah tidak menghasilkan setitik susu pun. Jadi uncang susu kekeringan menyebabkan penduduk-penduduk yang lain menyuruh peternak-peternak mereka dengan berkata, binasalah kamu, cubalah bawa ternakan-ternakan ke tempat yang selalu puteri Abu Zu'aib berternak itu. Jadi kata apa, bawalah binatang ni dekat-dekat dengan kawasan gembalaan Bani ataupun Bani Zu'aib, Abu Zu'aib ni kira puteri Abu Zu'aib. Ni kunyah kepada Halimah lah, puteri Abu Zu'aib. Namun kambing-kambing mereka tetap kelaparan, tidak mengeluarkan walau setitik susu pun, tetap juga kelaparan. Sedangkan ternakan kami kekayangan, uncangnya syarat dengan susu. Beginilah seterusnya kami terus menerima limpahan kurniaan daripada Allah, sehinggalah lalu 2 tahun umur Nabi SAW. Hingga lalu 2 tahun. 2 tahun. Jadi baginda membesar hinggalah umur 2 tahun lah, kan? Hinggalah Nabi SAW meninggalkan susu. Maknanya apa? Bercerai ya, kan? Kalau anak umur 2 tahun cerai susu, kan? Bercerai susu. Baginda membesar tidak seperti kanak-kanak yang lain. Sebelum sampai usia 2 tahun, baginda telah menjadi besar segar, kata Halimah. Masya Allah. Setelah beberapa masa kami bawa baginda pulang ke pangkuan ibunya. Jadi walau macam mana pun kami tetap prihatin agar baginda terus tinggal bersama kami. Jadi Halimah ni tetap merayu ibunda Nabi SAW agar memberikan kebenaran tetap tinggal bersama dengan Halimah. Karena kami dapat menikmati keberkatannya. Untuk itu kami pun mengemukakan harapan ini kepada ibunya. Jadi Halimah ni dulu pakat tolak, kan? Lah ni nampak keistimewaan dah. Jadi kata apa? Dan ku berkata kepada ibu Nabi SAW, kata Halimah, kalaulah puan benarkan anakku ini terus tinggal bersamaku. Maknanya kita anakku, maknanya apa? Makna dia kan menyusui Nabi SAW. Dia kira anak lah, kan? Dia kata, kalaulah puan benarkan, kita beritahu kepada ibunda Nabi SAW, kalaulah puan benarkan anakku ini terus tinggal bersamaku hingga meningkat tampan mana remaja, kan? Pun ada baiknya. Dia kata ada baiknya. Dia merayu lah kira, kan? Jadi kerana ku takut wabak-wabak di Mekah akan menyerangnya nanti. Ni lah ni, kan? Jadi dia naklah Nabi tu duduk bersama dengan dia. Katanya lagi, masih lagi kami merayu-rayu hingga ibunya pun membenarkannya pulang bersama kami. Jadi dia merayu Nabi SAW sehingga dibenarkan Nabi SAW bawa balik oleh Halimah. InsyaAllah. Kita dua-dua ni, Aminah ada, Halimah ada. Macam Aminah lah, kan? InsyaAllah. Aminah bunda Nabi SAW, Halimah ibu susu Nabi SAW.
Kan kat zaman kita ni ada dua-dua nama tu. Saya ingat tak main tadi macam Halimah. Apa Masjid Aminah. Apa main. Alhamdulillah. Masjid Aminah pun dah sembuh dah. Masjid Halimah pun sembuh dah. Alhamdulillah. Jadi demikianlah halnya Rasulullah SAW kembali tinggal ke pangkuan Bani Sa'ad hinggalah apabila baginda meningkat 4 atau 5 tahun, di mana berlakunya peristiwa pembedahan dada baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketika umur 5 ataupun 4 tahun dah lebih kurang, berlakulah peristiwa pembedahan dada Nabi SAW yang pertama. Yang pertama. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datangi Jibril. Jadi riwayat ini daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Jadi Nabi macam biasalah kanak-kanak kan umur 5 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun kan. Jadi ketika tengah bermain-main dengan kanak-kanak lain, Jibril memegang baginda dan merebahkannya, lalu dibelah dadanya dan dibawa keluar hati dan dikeluarkan segumpal darah dari dalamnya. Jadi segumpal darah, ketul darah ni dikeluarkan daripada dada Nabi SAW setelah mengeluarkan hati. Masya Allah, dibelah dada, dikeluarkan hati tu, lepas tu ambil seketul darah tu, bawa keluar. Jadi dengan berkata, inilah bahagian tempat syaitan bersarang. Jadi Jibril beritahu kepada Nabi SAW, maknanya apa? Nabi ketika mana pembedahan tadi, operate tu, Nabi sedar. Nabi sedar. Maknanya apa? Nabi menyadarinya. Tidaklah pensan tak? Kalau kita operate dah, kan? Sama ada kita dipensankan, kan? Ataupun kawasan tu saja kan? Ataupun ditidurkan, bukan ditidurkan kan? Ditidurkan tu lain, no? Dibius. Jadi Nabi SAW, maknanya Nabi menceritakan ini. Maknanya apa? Nabi didedahkan, dinampakkan, dilihatkan oleh malaikat Jibril, inilah dia tempat syaitan bersarang. Maka Nabi tengoklah, kan? Setelah itu dicucikan hati baginda dalam sebuah talam emas dengan air zam-zam, insya-Allah. Jadi bekas yang emas ni daripada mana? Daripada surga. Maka dalamnya itu air zam-zam. Setelah itu disembuhkan semula badannya dan dibawa semula Rasulullah SAW. Maka disembuhkan balik. Masya Allah. Jadi ilmu pembedahan di zaman moden ni ada dah. Mana ada apa? Depa buat pembedahan itu, kemudian dia boleh cantum balik. Kan, cantum balik. Tapi taklah sembuh terus dah. Yang ni dah. Yang ni mukjizat Nabi SAW, mana dia cantum elok sembuh balik. Sediakanlah mana dia apa? Seolah-olah tidak terjadi pembedahan. Kan? Jadi inilah mana dia apa? Ni dalam satu kajian juga. Banyak orang yang kaji ni. Kan? Bagaimana cara ketika mana buat pembedahan boleh sembuh masa tu juga. Jadi dulu kan dekat pasar-pasar malam ke kedai pasar malam lah. Kan selalu kita tengok kan dia pun ada juga lah. Orang yang buat dia kata jual produk. Kan? Dia kata kalau ada luka sepu ni, dia kata. Dia tulis tak ada tak ada parut. Hukum menipu ni kan. Masa time tu okey lah kan. Ada time tu kita siapa-siapa tak ada tu kan parut. Balik bawa balik rumah kan. Ada yang luka tengok-tengok tak ada pun kan, parut ada ni. Kan ada yang tu. Jadi ketika mana Nabi SAW dah lepas dah pembedahan tadi, disembuhkan semula badannya dan dibawa semula Rasulullah SAW ke tempat kanak-kanak tadi. Maknanya apa? Ketika mana Nabi bermain dengan kawan-kawan Nabi dan malaikat Jibril datang, malaikat Jibril bawa ke tepi, kemudian dibelah dada, kemudian dicantum balik, dielokkan balik, lepas tu dibawa balik ke tempat permainan kanak-kanak. Manakala kanak-kanak yang lain berlarian pergi menemui ibunya Halimah.
Jadi semua lari kan, menceritakan, dia ceritalah kepada Halimah. Dia kata dengan kata mereka kata Muhammad telah dibunuh, kan, adik dia ataupun abang Nabi, abang sesusuan lah, ataupun adik dia. Jadi dia kata apa, wahai ibunda Nabi, apa Muhammad telah dibunuh. Apabila mereka menemui ia semula, didapati baginda kepucatan. Jadi ketika mana Nabi tengok muka pucat kan, ketika mana ditemui. Jadi Halimah ni ketika mana Halimah tu Sa'diyah lah kan, ketika mana dia mengetahui ada satu masalah, dia takut kan, kemudian dia Halimah Sa'diyah ni rasa takut dengan peristiwa tersebut. Dengan itu beliau memulangkan Rasulullah SAW. Kali pertama dulu dia memulangkan dengan harapan balik semula. Kali kedua ni, jadi dalam peristiwa umur 2 tahun, Nabi SAW jumpa dengan ibunya. Lepas tu bawa balik di Bani Sa'ad. Lepas tu umur 5 tahun, Halimah Sa'diyah ni rasa takut selepas peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Jadi beliau memulangkan Rasulullah SAW ke pangkuan ibunya. Jadi Nabi pun baliklah ke pangkuan ibunya. Baginda tinggal bersama ibunya hingga meningkat usia 6 tahun. Dari umur 5 tahun ataupun 4 tahun lebih kurang lah. Selepas peristiwa pembelahan dada yang pertama, maka dikembalikan kepada pangkuan ibundanya. Kemudian sampai umur 6 tahun, Aminah teringat untuk ke Yasrib. Ziarah lah. Yasrib ni Madinah. Madinah. Jadi Aminah ni teringat untuk ke Yasrib buat menziarahi kubur suaminya. Yasrib ni kan kita tahu kan, apa nama, Abdul Muttalib, atuk Nabi kan, asal dia daripada Yasrib, daripada Madinah. Jadi keluarga Nabi ataupun kerabat-kerabat banyak dekat sana kan. Jadi sebagai pemegang dan mengingati kematian itu, untuk itu beliau keluar dari Mekah. Jadi tengok anak pun besar dah, umur 6 tahun boleh bawa dah kan. Jadi umur 6 tahun tu kira boleh jalan dah, lari kan, umur 6 tahun. Jadi merentas 500 km menuju ke destinasi bersama-sama anak lelaki yang keyatiman itu. Daripada Mekah ke Madinah, 500 km. Sebab itulah kalau kita pergi umrah kan, masa naik bas tu lama kan. Lama ingat daripada Madinah ke Mekah. Kalau turun dekat sana lah, Madinah dulu kan. Kemudian apa? Diiringi khadamnya, nama dia Ummu Aiman. Khadam. Khadam ni kira macam hamba lah kan. Dulu hamba. Dulu kata hamba. Dan ayah mertuanya Abdul Muttalib. Di sana beliau tinggal untuk selama sebulan. Duduk kat sana sebulan. Setelah itu beliau berpatah balik. Semasa perjalanan dari sana, beliau telah diserang penyakit dan semakin berat. Penyakit itu lah wabak di awal perjalanan lagi, berakhir dengan hembusan nafas terakhir di tempat yang bernama Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi di antara Mekah Madinah nama Abwa, dekat itulah Halimah Aminah bunda Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Maka meninggallah dekat Abwa, dimakamkan di Abwa. Jadi ketika mana Nabi SAW selepas bunda Nabi SAW dah tak ada, ayah pun lama dah tak ada kan, kemudian ke pangkuan datuk pembelas kasihan Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW hiduplah, tak ada ayah, tak ada ibu kan. Masa umur Nabi dalam 7 tahun 6 tahun tu, bunda pun dah tak ada kan. Jadi Abdul Muttalib membawa baginda pulang ke Mekah kan, dengan perasaan kasih sayang yang apa dia kata tu kan, kasih sayang dalam dadanya lah kan, kasih sayang terhadap cucundanya yang kini yatim piatu, yatim dan ayah pun tak ada, ibu pun tak ada dah kan. Duka lamanya kembali menusuk perasaan
Jadi membawa beliau mengasihani cucunya, terlebih kasih sayangnya ke atas anak-anak cucunya yang lain. Jadi biasalah, selalunya kalau kita, kan, kita ni cucu lagi kita sayang dengan anak kita, kan, selalu macam tu, kan, cucu sayang sangat, anak yang Allah anak, kan, cucu dia sayang. Jadi macam tu jugalah terjadi kepada Abdul Muttalib, kan. Beliau tidak pernah tinggal baginda keseorangan. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan Nabi SAW duduk keseorangan. Sentiasa Nabi SAW bersama dengan atuknya, iaitu Abdul Muttalib. Meskipun yang dalam keadaan terpaksa, sebaliknya beliau sentiasa mendampinginya dan mengutamakan baginda lebih daripada cucu-cucu yang lain. Walaupun cucu-cucu yang lain banyaklah, tapi lebih mengutamakan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ibu dah tak ada, ayah pun dah tak ada dah, kan? Ibnu Hashim menceritakan, biasanya dihampar di lindungan Kaabah sebilang tikar khusus untuk Abdul Muttalib. Jadi kan ada tempat duduk lah, sebidang tikar, tempat duduk tu lah, kan? Ataupun kalau raja disebut dengan singgasana, kan? Jadi Abdul Muttalib dia sebagai pengetua juga ataupun ketua dalam bab urusan Kaabah, kan? Anak-anak dan cucu-cucu yang akan bersila di kelilingnya, di keliling tikar tu. Tak seorang pun akan duduk di atas tikar itu, hanya Abdul Muttalib seorangnya. Tak boleh siapa pun yang duduk. Tu kira pantang lah. Macam kita dululah, kan. Kalau kita makan, kalau pinggan ayah kita tu, ibu kita kata tak boleh makan ni ayah, pinggan ayah, kan. Tak duduk dalam sini. Ni khas. Tempat duduk ayah, kalau ayah kita makan tang tu, tak boleh duduk tang tu, kan. Ibu kita kata apa? Pantang, tak boleh. Kan, masya-Allah. Dia dimuliakan seorang suami ni, kan. Tak tahulah isteri lain ada ke tak tu. Kan? Ada lagi, masya-Allah. Jadi kerana menghormati beliau, maka dilarang ini tempat duduk khas untuk Abdul Muttalib. Namun bila Rasulullah SAW datang ketika itu, baginda masih kanak-kanak, baginda akan duduk di atas hamparan itu. Jadi Nabi SAW duduk di atas hamparan tikar tadi. Di masa itu bapa-bapa saudara yang akan menarik Rasulullah SAW. Maka pak saudara Nabi tengok, kan, Nabi duduk itu, dia tarik, kan, ditarik ke tepi untuk memberi tempat kepada Abdul Muttalib. Bila beliau melihat Rasulullah SAW di situ, Abdul Muttalib pun menyeru, biarkanlah anakku itu, demi Allah dia mempunyai kedudukannya. Masya Allah. Abdul Muttalib kata apa? Biar duduk dalam tu. Sebab apa? Sebab dia orang yang mulia. Jadi firasat Abdul Muttalib pun dah ada dah, kan. Kemudian beliau duduk di sampingnya di atas, di atas hamparan itu dengan menyapu-nyapu di belakang baginda, dan beliau sentiasa senang dengan segala perilaku baginda. Masya Allah. Inilah Nabi SAW ketika mana berumur 7 ke 8 tahun bersama dengan datuk Nabi SAW. Pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari, Masya Allah, 8 tahun lebih lah, kan, masuk ke 9 tahun lah tu, datuknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia di Mekah. Tak lama, 2 tahun saja, kan, bersama dengan bundanya tak lama pun, dalam 2 tahun juga, kan. Kemudian 2 tahun lepas tu pula, kan, datuk yang menyayangi dia, yang menyayangi Nabi SAW pun meninggal. Walau bagaimanapun sebelum wafat beliau telah sempat berwasiat dan menyerahkan pemeliharaan Rasulullah SAW kepada bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, saudara kandung ayahnya Abu Talib. Kan, sebab datuknya tengok mana-mana yang sesuai, maka datuknya beri wasiat Nabi SAW dijaga oleh pak saudara Nabi SAW. Jadi pak saudara Nabi SAW ni keadaan anak banyak, anak ramai, bukan kaya, miskin, kan. Jadi Nabi SAW
Umur dalam 9 tahun lah, lebih kurang, kan? Maka Nabi SAW ke pangkuan bapa saudaranya yang mengasihani, tapi kasih sayang yang diberikan oleh Abu Talib, kan? Tidak, mana dia apa? Tak kurang lah. Seperti mana kasih sayang yang diberikan oleh atuk dia, iaitu Abdul Muttalib. Masya Allah. Abu Talib selaku bapa saudara telah memikul tanggungjawab menjaga anak saudaranya dengan sebaik-baiknya. Beliau meletakkan baginda bersama-sama dengan anak-anaknya, malah memberi keutamaan ke atas anak-anaknya dengan istimewaannya, penghormatan dan sanjungannya. Jadi Nabi SAW hiduplah di rumah Abu Talib. Hidup dalam keadaan yang kira kurang lah, kan? Tapi Nabi SAW, walaupun Nabi duduk dalam keadaan umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun lah, kan? Tapi Nabi SAW tidaklah bermanja-manja dah, kan? Maka Nabi SAW ketika mana waktu makan, Nabi biar dulu yang saudara-saudara yang lain makan, dan jadi dia biar dulu makan, dan dia akhir sekali makan. Dia tak mau berebut, kan? Maka ketika mana ada baki makanan tu, dia makan lah. Nabi SAW makan. Kalau tak ada baki makanan, maka Nabi tak makan. Maka diketahui oleh Abu Talib, pak saudara dia. Dia tahu bahawa Nabi SAW dia tak mau berebut dengan tu, kan? Maka Nabi besar, ataupun Abu Talib pesan kepada isteri dia, dia kata apa? Bagi khas kepada makanan kepada Nabi SAW, barulah bagi kepada yang lain. Masya Allah, kan? Inilah keistimewaan Nabi SAW. Nabi tak mau menyusahkan orang, kan? Jadi daripada kecil lagi. Jadi dalam tempoh 40 tahun beliau menyokong. Jadi menyokong baginda, melindungi, membenarkan baginda, malah sanggup berkelahi untuk baginda. Abu Talib ni, Masya Allah, menjadi peneman Nabi, menjadi bentenglah kepada Nabi, penolong Nabi SAW selama 40 tahun, hingga sanggup berkelahi untuk Nabi SAW. Ringkasan ini akan diperkatakan di tempat yang kita cerita saat lagi, nanti ya, saat lagi akan datang lah ni, akan datang. Ada khas tempat tu cerita, kan? Jadi keberkatan wajahnya mendung di pohon menurunkan hujan. Ada satu kisah. Ibnu Asakir mengeluarkan sebuah hadis dari Al-Jalhamah Ibnu Arfatah yang telah berkata, aku sampai ke Mekah dengan penduduknya menghadapi kemarau. Jadi beliau melewatkan. Dia kata, aku sampai ke Mekah dalam keadaan penduduknya menghadapi musim kemarau. Quraisy telah menyebut, wahai Abu Talib, lembah kita ini sudah kemarau, anak-anak kekeringan. Ayo sekarang pohonkanlah hujan. Dia beritahu kepada Abu Talib. Dengan itu Abu Talib pun keluar bersama si anak. Si anak itu bagaikan matahari bercahaya. Maksud dia apa? Nabi SAW, kan? Abu Talib ni, ketika mana diserahkan kepadanya oleh ayahnya menjaga Nabi SAW, dia pun sama juga. Seperti mana yang dibuat oleh ayah dia kepada Nabi SAW, macam tu jugalah dibuat. Dia sayang kepada Nabi SAW. Pergi mana pun dia bawa Nabi SAW sama dengan dia. Sehingga kan ketika mana dimohon ataupun diminta kepada Abu Talib untuk memohon minta hujan, maka dia keluar bersama Nabi SAW. Tiada mendung ketika itu. Beliau dikelilingi anak-anak kecil lain. Abu Talib pun mengangkat baginda dan menyandarkan belakang baginda ke dinding Kaabah, sedang jarinya menekankan badan baginda ke tempat itu. Langit pun berawan, namun tidak berapa lama mendung pun berarak masuk ke langit Kaabah. Di arah sana hujan pun turun dengan lebat membanjiri lembah Makkah, menyuburi kota dan kampung desa. Di situ Abu Talib mengabdikan sebuah syair. Dikata apa? Keberkatan si putih berseri. Dikata maknanya apa? Nabi itu, Nabi SAW, yang pada masa itu umur 9 tahun lebih kurang, kan? Jadi dikata apa? Keberkatan si putih berseri, hujan di pohon dari awan berlari. Masya Allah. Dia kata ketika mana dia membawa Nabi SAW dan dia memohon
dengan keberkatan Nabi SAW tadi, maka seolah-olah awan tadi dia berlari, wajahnya bersih, menghala Lajawardi, satu tempat lah. Kan harapan kalian yatim piatu, kekuatan baginda untuk janda yang pilu. Mana dia apa? Nabi SAW menjadi kekuatan kepada bundanya. Kan ketika mana Nabi SAW masih dalam kandungan, maka ayah dia telah pun wafat. Maka kekuatan kepada ibunya ketika mana Nabi SAW telah pun dilahirkan dengan selamat. Masya Allah. Dan bertemu pendeta Buhairah. Ini juga satu kisah-kisah ni kita baca dulu sebelum kita baca secara keseluruhannya. Kan? Setelah usia Nabi SAW meningkat 12 tahun. Jadi umur 9 tahun, kan? 10, 11, 12, 4 tahun lah ni. Selepas berlalunya umur Nabi telah pun berganjak kepada 12 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Kan? Baginda keluar berlayar bersama Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam. Negeri Syam, di mana kita tahu kan, mana ada apa perniagaan ketika itu antara Mekah, Syam dan Mekah ke Yaman. Kan? Rihlatas syita was-saif. Jadi Abu Talib dia nak bawa Nabi SAW bersama dengannya. Umur 12 tahun. Cik lagi tu, kan? Baginda keluar berlayar bersama Abu Talib untuk berniaga di negeri Syam. Sehingga apabila sampai ke Basrah, yang merupakan sebahagian dari Syam dalam daerah Hauran. Namun pada ketika itu Basrah adalah salah sebuah negeri, daerah negeri Arab di bawah taklukan Rom. Jadi sebelah sini Rom, kan? Dengan Parsi sebelah atas. Kan, belah atas ni kira ke Iraq, kan? Itu Parsi. Di sana terdapat seorang paderi bernama Jarjis yang dikenali sebagai Buhairah. Nama dia Jarjis dan dikenali sebagai Buhairah. Kan? Dia ni dah lama dah tunggu dah. Sebab dia membaca dalam kitab Injil semua sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sehingga kan dia mengatakan, aku lebih mengenali Nabi akhir zaman ni dan dibandingkan dengan anak aku, dia kata. Sebab apa? Dia kata, sebab Nabi akhir zaman ni diceritakan dalam kitab Injil dan aku mengimaninya. Adapun anak aku, dia kata, aku tak tahu adakah betul dia, adakah betul daripada aku ataupun tidak, dia kata. Maka aku lebih percaya daripada penghabaran Injil, kata Buhairah. Sebab itulah ketika mana di sana terdapat seorang paderi bernama Jarjis tadi, setibanya rombongan ke sana, Buhairah keluar untuk menemui mereka. Buhairah perhati jauh. Kan? Dia tengok macam lain rombongan ni, kabilah ni. Kan? Awan sentiasa memayungi dia. Seolah-olah apa? Mengikuti dia. Jadi dia perhati jauh dan ketika mana lalu dekat kawasan dia dan mereka pun lihatlah kemudian paderi ni keluar menemui mereka. Dulu ketika mana dululah adat ni, adat kan, adat zaman jahiliah dulu, ketika mana orang besar makan, orang kecil tak makan ni, kanak-kanak tak makan. Di dalam kabilah ni yang paling kecil tu Nabi SAW. Jadi yang lain tu, yang besar-besar tu, yang tua-tua tu makan dulu. Yang kecil dia apa? Suruh jaga barang. Suruh jaga barang kat luar tu. Kan? Jadi dia pun makan. Abu Talib makan, kemudian semua makanlah kan. Termasuk ketua-ketua rombongan tu makan semua. Kemudian pendeta ni dia masuk kawasan tu. Kan? Dia tengok kan, dia tengok orang yang makan ni. Tak ada rupa macam dia ceritakan dalam kitab Injil dia kata. Tak ada. Dia tanya. Ada tak lagi yang tak dalam grup apa ni yang tak ikut serta makan ni? Kata ada. Ada seorang budak kecil. Kami suruh jaga barang-barang kami kat luar. Kan? Jadi adat macam tu dulu. Zaman jahiliah adat dia ketika mana makan orang besar dulu. Kan? Jadi dan memuliakan mereka sebagai tetamu, dia pun muliakan lah. Tetapi ini bukan satu kebiasaan. Mana dia apa?
Kebiasaan, karena sebelum ini beliau tidak pernah keluar untuk menemui siapa. Buhairah ni bukan kebiasaan dia. Dia sentiasa duduk dalam gereja dia lah kan. Dia tak biasa menemui rombongan. Kemudian beliau mengenali Rasulullah SAW dengan segala sifat-sifatnya. Ketika mana dia tunjuk, inilah dia seorang lagi yang tak ikut serta bersama kami, maka dia pun mengenali. Semasa beliau memegang tangan baginda, terus beliau berkata, inilah penghulu dunia sejagat. Jadi dia pegang tangan Nabi SAW yang umur 12 tahun ketika tu. Kan? Buhairah ni pegang tangan Nabi SAW dan dia mengatakan, inilah penghulu dunia sejagat. Inilah orang yang diutuskan Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Masya Allah, dia kenal dan dia tahu tu. Kemudian dia bagi tahu yang inilah dia. Masya Allah. Tentang rahmatullah. Macam itulah terkenal ya Nabi SAW dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Sebab itulah pendeta-pendeta Yahudi pun mengenal Nabi SAW. Tapi pengenalan mereka bukan untuk mengikut Nabi, tetapi dia pun mengenal untuk membunuh Nabi SAW. Inilah penghulu, kata Buhairah tadi. Kata Abu Talib, dari mana maklumat ini Tuan perolehi? Kata Abu Talib, tanya balik. Kan? Jadi, Tuan perolehi maklumat ini dari mana? Jawab beliau, tahukah kamu bahawa semasa kamu mendekati Al-Aqabah, tidak ada batu dan pokok pun yang tidak tunduk sujud kepadanya. Masya Allah. Setiap pokok yang Nabi lalu ni sujud kepada Nabi SAW. Dan diketahui oleh Buhairah sebab dia tengok daripada atas. Batu pun sujud. Masya Allah. Penghormatan kepada Nabi SAW. Sujud seperti ini hanya berlaku kepada seorang Nabi sahaja, kata Buhairah. Tak ada berlaku kepada manusia biasa. Dia ni berlaku kepada Nabi saja. Sebab itulah Nabi ni apa? Memang manusia, basyarun, tapi laisa ka basyarin. Kan? Betul apa? Ada sebuah syair kan? Kita apa? Buat pula kan? Dia kata apa? Nabi ni dia tak sama, dia memang basyarun, dia basyar kan? Tapi laisa ka basyarin. Ya, tidak sama seperti manusia biasa. Kan? Muhammadun kan kita. Muhammadun basyarun laka basyarin. Kan? Muhammadun basyarun laka basyarin. Muhammad ni ialah seorang manusia, tetapi tak sama seperti manusia yang lain. Sebab Nabi SAW manusia pilihan. Kan? Manusia pilihan. Manusia pilihan yang Nabi SAW telah dipersiapkan. Sebab itulah tak sama. Seperti mana kalau kita tengok kan, Isra' yang Nabi SAW dan Mi'raj yang Nabi SAW, dia tak sama seperti mana yang kita bayangkan. Kalau tubuh badan kita, kalau kelajuan tu, relai dah. Tubuh badan kita ni, kalau kelajuan, relai dah. Sebab apa? Sebab Nabi menaiki burak ni, dia kecepatan dia apa? Kecepatan tu. Makna dia apa? Kalau kita dah relai dah. Sebab apa? Nabi tak pakai apa nama? Pendinding apa-apa kan. Nabi naik atas burak kan. Kan? Bayangkan kalau kita dah habis dah, tulang-tulang kita pun dah habis dah. Tak ada dah. Tapi Nabi dah. Sebab itulah takwin Nabi ni, iaitu Allah menciptakan Nabi SAW, dia manusia sempurna. Ya, sempurna dalam penciptaan. Ya, sebab itu Nabi SAW. Jadi kata Buhairah ni, aku telah melihat di Al-Aqabah, tidak ada batu dan pokok-pokok pun yang tidak tunduk sujud kepadanya. Sujud seperti ini hanya berlaku kepada seorang Nabi saja. Dan aku kenali pada baginda Khatamul An-Nubuwah. Khatamul Nubuwah. Kepada Nabi SAW, penutup kenabian tu ada pada Nabi SAW. Maka setiap Nabi-Nabi khatam dia ada satu. Nabi Muhammad khatam dua. Kan? Khatamun Nubuwah. Dua-dua pakai pangkat kenabian dan pangkat penutup para Nabi. Kan? Dua-dua ada. Jadi penutup kenabian ianya terletak di belakang baginda di bawah tulang dayung, bentuknya seperti apple. Semua sifat-sifat baginda tersebut dalam kitab-kitab kami. Kata Buhairah,
Dia kata apa? Semua sifat-sifat itu tersebut dalam kitab kami. Maksudnya apa? Injil. Ya, dalam kitab kami. Seterusnya beliau meminta supaya Abu Talib membawa Nabi SAW balik. Ini cabaran juga kan. Tak berniaga lagi. Barang kan. Barang ada. Nak bawa balik kan. Nak patah balik. Dah sampai Syam dah. Lepas tu Buhairak pula suruh patah balik. Kan. Jadi dan jangan dibawa ke negeri Syam. Kata Buhairak ni. Jangan bawa pergi Syam. Kerana apa? Ditakuti tindakan jahat Yahudi. Sebab pendeta Yahudi pun sama juga dengan saya. Dia kata. Mereka pun tahu juga. Mereka daripada mana mereka tahu? Daripada kitab Taurat. Mereka baca juga. Nabi ni masyhur. Sebab itulah Nabi ni sebelum kelahiran Nabi SAW telah dikenali. Nabi ni sebelum dilahirkan telah pun dikenali. Ya, telah dikenali. Di tiang surga pun telah tertulis nama Nabi SAW. Digandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ketika mana diciptakan Nabi Adam AS. Kan? Maka Nabi Adam AS merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala berwasilah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kan? Maka diceritakan, diriwayatkan ketika ditanya, "Mana tahu nama tu?" Kata Nabi Adam, "Ketika aku membuka mata aku melihat di tiang surga ada nama yang digandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masyhur dah. Kan? Sebab itulah digelar apa? Nabi Muhammad tu Abul Ruh. Kan? Adam tu apa? Abul Jasad. Kan? Itulah kita dengar baca kitab kan? Kan? Jadi Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah. Oleh itu Abu Talib pun mengirim Rasulullah untuk berpatah balik ke Mekah bersama-sama dengan beberapa orang suruhannya. Maka Abu Talib pun ketika mana kabilah balik ke Mekah dan dia percayai kabilah tu, maka dikirimnya Nabi SAW bersama dengan kabilah itu untuk balik ke Mekah. Inilah peristiwa Nabi SAW ketika mana Nabi masih usia dalam 12 tahun. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW pun berganjak usia dia sampai ke usia dewasa. Iaitu semasa usia baginda, ni sebelum dia balik kan, 10 tahun berlaku satu peperangan. Nama dia apa? Halful Fijar. Peperangan Al-Fujar nama. Ada berlaku satu peperangan terkenal sebagai peperangan Al-Fujar, peperangan penjahat. Kerana jenayah pelanggaran di bulan-bulan haram. Seperti kita baca sebelum ni lah kan. Bulan-bulan haram tu, jadi di bangsa Arab, bulan haram ni memang tak boleh berperang. Ketika ada pelanggaran, maka kena hukum. Kan? Jadi bulan-bulan haram ni lah bulan mereka untuk berniaga. Lepas tu simpan untuk berperang. Kan? Jadi peperangan penjahat kerana jenayah pelanggaran di bulan-bulan haram, pihak pertama ialah Quraisy dan Kinanah. Yang kedua ialah Qais dan Ilan. Dua puak ni. Kan? Maka mereka terus agung. Bagi Quraisy dan Kinanah ialah Harb bin Umayyah. Kerana status beliau di kalangan masyarakat. Ketua ialah. Kan? Ketua dia. Quraisy di samping faktor umur, di awal hari kemenangan berpihak kepada Qais. Namun pihak hari yang berikutnya, kan, Kinanah sudah pun menguasai medan pertempuran. Jadi ingat tadi kan, Kinanah ni dia belah Quraisy sokong Kinanah, kan, melawan Qais. Peperangan yang pertama dimenangkan pihak Qais. Lepas tu pada putaran yang kedua dimenangi oleh pihak Kinanah. Dan di mana baginda menyediakan anak panah untuk pak saudaranya. Nabi ikut bersama berserta kan tu. Nabi kutip, Nabi sedia anak panah, kan? Bagi kepada pak saudaranya. Kemudian perjanjian Al-Fudul. Ekoran peperangan Al-Fujar ni telah diadakan satu perjanjian dalam bulan Zulkaadah. Salah satu bulan haram, padanya dijemput kabilah-kabilah Quraisy seperti Banu Hashim,
Abu Abdul Muttalib, kan? Mulai Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, Tayyim bin Murrah, kesemua mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jada'an Al-Tayyimi. Karena faktor kedudukan yang disanjung dan juga faktor umur. Dia orang paling tua, kira senior lah, kan? Kena berhimpun di rumahnya. Bincang pasal apa? Perdamaian. Memandangkan beliau tertua di antara semua, dalam perjanjian ini, semua mereka bersetuju dan berjanji untuk memihak kepada sesiapa sahaja yang dianiaya dan bertindak terhadap penganiaya. Jadi sesiapa yang jadi korban, sesiapa yang membuat peperangan ataupun menganiaya yang pertama, dia kena tanggungjawab sehingga dapat dikembalikan hak kepada tuannya. Rasulullah SAW telah turut serta dalam perjanjian itu setelah baginda diutuskan dan memuji perjanjian berkenaan. Selepas Nabi diutus, mana umur Nabi 40 tahun, maka Nabi cerita balik kisah tu. Maka Nabi bersetuju dengan perjanjian itu. Dengan sabdanya, daku telah menyertai satu perjanjian yang dilangsungkan di rumah Abdullah bin Jada'an. Nabi selepas diutus, maka Nabi cerita balik. Kata Nabi, aku dulu, kan, masa umur dalam 12 tahun, 10 tahun yang tu, kan, pernah ikut bersama dengan perjanjian. Perjanjian yang menyenangkan hatiku, kata Nabi SAW. Lebih dari kesenanganku kepada unta-unta gemuk, sekiranya aku dijemput semasa dalam Islam, niscaya daku beri persetujuan segera. Nabi kata, ketika mana, kalaulah dijemput akulah ni, kata Nabi, mana telah Islam lah, maka aku pun bersetuju menyertainya, kata Nabi SAW. Nah, sebab apa? Sebab perjanjian itu iaitu membela hak yang lemah, kan, dan berikan hukuman kepada orang yang zalim. Siapa pun setuju, kan? Siapa pun setuju. Sebab apa? Sebab semua bersetuju ketika mana membela hak yang dizalimi dan menghukum orang yang menzalimi, kan? Semua kita bersetuju. Perjanjian ini menafikan semangat kefanatikan jahiliah. Maka perjanjian inilah menafikan semangat taksub jahiliah. Jahiliah ni apa? Ada satu sifat mereka. Jahiliah, sifat mereka ialah mereka akan membela kerabatnya, saudaranya, kaumnya, walaupun saudara tadi, kaum tadi, kerabat tadi salah, dia wajib dia bela. Ini satu adat yang tak baiklah di zaman jahiliah. Yang tak baik. Jadi kalau geng dia salah ataupun kabilah dia salah, tetap juga dia bela. Tetap juga dia kata betul. Maka Islam datang untuk memusnahkan ataupun menghapuskannya. Jadi yang biasa yang dimarakkan oleh perasaan asabiah. Asabiah ni apa? Asabiah ta'assub lah. Asabiah puak, asabiah kebangsaan, tu, atau perkabilahan, keluarga, kaum, macam tu lah. Dan kalau kaum dia salah, dia kata tak salah, betul juga. Kan? Dikatakan bahawa dorongan yang mengarahkan kepada termaterainya perjanjian ini, inilah suatu kisah sebab termaterainya perjanjian ini ialah lantaran seorang lelaki dari Zubair memasuki kota Mekah dengan barangan perniagaan. Jadi ada seorang lelaki daripada Bani Zubair memasuki kota Mekah dengan barang-barang perniagaan. Barangan itu telah dibeli oleh Al-As Ibnu Wa'il dan As-Sahmi, namun harganya tidak diselesaikan. Ini punca dia. Ada orang main niaga. Niaga. Lepas tu dia beli oleh apa nama? Al-As Ibnu Wa'il. Dia ni orang hebat lah kira. Kan? Dia tak bagi duit. Sebagai tindak balas darinya, beliau telah meminta pertolongan daripada sekutunya Abdul Dar. Sekutu dia Abdul Dar Al-Makhzumi Al-Jumah Al-Adi. Malangnya pihak sekutunya tidak memenuhi permintaannya itu. Sekutu ni mana dapat ada kira perjanjian setia. Dulu dan zaman jahiliah ni ada puak-puak ni ada hubungan kuat, hubungan setia dengan puak-puak yang lain. Jadi ketika mana ada puak yang lain menyerang dia, dia akan minta
pertolongan daripada puak yang dia bersekutu tadi. Untuk selanjutnya beliau mendaki bukit Abi Qubais dengan menyuarakan penganiayaan terhadapnya. Disuarakan dalam madah syairnya. Az-Zubair bin Abdul Muttalib bangun bertindak dengan katanya, "Apa cerita ni? Semua membisu belakang," kata Zubair dan bin Abdul Muttalib. "Pasal apa kita diam melihat orang yang dianiaya?" Dia kata macam tu, kan? Jadi dengan itu mereka telah mengikut janji Al-Fudul tadi yang tadi menyokongnya. Mereka semua segera menemui Al-As bin Wail dan mengambil barangan lelaki Zubair tadi dan dipulangkan kepadanya setelah mereka memeterai perjanjian Al-Fudul itu. Maknanya apa? Selepas mereka buat suatu perhimpunan, satu pakatan untuk apa? Untuk memberikan hak kepada orang yang dianiaya. Maka dia pergi ramai-ramai, dia pergi ke Al-As bin Wail, ambil barang tu, bagi balik ke orang yang punya barang. Yang inilah disebut dengan perjanjian Al-Fudul tadi. Jadi perjanjian dia baik, kan? Hebat. Sebab itulah ketika mana membantras kejahatan-kejahatan tu, dia tak boleh seorang-seorang, kan? Dia satu kampung, kawasan, taman, mesti ada pakatan, mesti ada suatu muafakat, kan? Suatu perhimpunan, kan? Ataupun disebutlah ni apa? Kalau kita pergi kat taman-taman ada sebut apa? Tetangga apa? Rukun tetangga? Ada kan? Ada perhimpunan tu, kan? Dia perhimpun ramai-ramai untuk apa? Untuk buat satu amal kebajikan, kan? Habis dah? Ada lagi kan? 340 sikit lagi. Sebab kita tadi kita mula awal kan. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan? Hidup penuh perjuangan. Ni tajuk dia, hidup penuh perjuangan. Hidup penuh perjuangan. Rasulullah SAW tidak mempunyai satu pekerjaan yang tetap. Jadi Nabi SAW duduk bersama dengan pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Nabi tak ada kerja tetap di permulaan mudanya. Namun demikian, beberapa riwayat sering mengaitkan kerja Rasulullah SAW di permulaan usia remajanya sebagai peternak, pengembala kambing, keluarga Bani Sa'ad. Dan di Mekah pula mengambil upah dari penduduk Mekah dengan beberapa kirat. Bila baginda meningkat 25 tahun, baginda keluar dari Syam ke negeri Syam. Jadi Nabi keluar ke negeri Syam sebagai peniaga dengan modal Khadijah, membawa barangan Khadijah lah, kan? Ibnu Ishaq menceritakan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita peniaga, kan? Jadi mempunyai kedudukan termulia dan pelbagai harta yang dia ada. Dia kira bangsawan dan hartawan. Dia banyak jutawan. Dia orang yang kaya dan juga orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Biasanya beliau menawar peniaga-peniaga untuk meniaga dengan hartanya, dengan berkongsi keuntungan. Dia buat cara macam tu. Dia kata, hang bawa barang saya ni, peniaga kat Syam, lepas tu kongsi keuntungan. Kongsi keuntungan. Terutama yang orang-orang Quraisy yang memang terkenal sebagai ahli perniagaan. Sebaik sahaja pengkhabaran mengenai dari diri Rasulullah dengan keimanan dan kebenaran pertuturan baginda, sebab Nabi ni telah dikenal Al-Amin. Sejak Nabi SAW, dia remaja lagi, dikenal Nabi ni sifatnya yang jujur, sifat yang amanah, serta ketinggian akhlak mulia Nabi. Tanpa berlengah beliau mengantar utusan, menawarkan kepada baginda untuk keluar berniaga dengan harta Khadijah ni ke negeri Syam. Nabi ni, Nabi tak minta kerja, Nabi yang ditawarkan kerja. Masya Allah. Jadi Khadijah ni ketika mana mendengar akhlak Nabi ni, dia utus orang jumpa Nabi SAW. Untuk apa? Kepercayaan Khadijah. Dialah yang menceritakan kepada Khadijah bagaimana Nabi SAW berniaga, sifat Nabi SAW dalam perjalanan. Diceritakan bagaimana Nabi berakhlak mulia, bagaimana Nabi SAW mendedahkan barang-barang yang ni baik, yang ni kurang baik. Dia beritahu yang ni harga macam ni, harga macam ni. Dia tak
dia tak tutup-tutup, kan? Tak sama dengan kebanyakan peniaga, kan? Yang peniaga apa? Yang busuk tu ditutup dengan yang baik. Dia kata barang ni elok. Ada kita beli, tengok-tengok, buka kat rumah, tengok, Masya Allah, buah apa nama? Beli durian. Dia lembut, kata, murah ni. Kan? Tengok-tengok, sampai kat rumah, rupa semua busuk. Kan? Okey. Ada apa soalan? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, perkahwinan baginda dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. InsyaAllah